Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda yang menonton video ini, saya doakan anda kaya dan berjaya. Saya doakan Allah permudahkan hidup anda dalam kehidupan anda di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam syurga tanpa dihisap, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, tujuan saya buat video ini adalah untuk saya nak berkongsi dengan anda satu pengalaman menarik yang baru saya lalui baru-baru ini, agar apa yang saya lalui ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada kita semua. Okey, cerita dia macam ni. Saya ada seorang kawan ni seorang Cina, dan saya kawan baik dengan dia sejak 9 tahun yang lepas. Alright. 4 tahun yang lepas kami terpisah. Dia bawa haluan dia sendiri dan saya bawa haluan saya sendiri. Mungkin ada masalah kecil antara kami dan kami membawa haluan masing-masing. Alright. Dan kawan saya ni seorang businessman, dan dia sangat, dulu pada masa kami 4 tahun lepas, kami pada tahap yang lebih kurang sama dari segi financial. Lebih kurang sama lah, taklah senang sangat, taklah susah sangat, sederhana. Dalam masa 4 tahun saya tak jumpa dia. Saya call dia pun jarang-jarang, sekali-sekala ada. Baru-baru ni saya ada jumpa dia, dan hidup dia, perubahan hidup dia selepas 4 tahun sangat-sangat amazing. Beliau sekarang dah jadi multi-millionaire. Dan saya terkejut dan saya rasa kagum dengan apa yang beliau buat, menyebabkan beliau sampai macam pum jadi multi-millionaire. Sebenarnya saya jumpa dia sebab saya minta tolong dia. Dan bila saya minta tolong dia, saya dapat untung sedikit duit. Tak sedikit lah, Alhamdulillah, Allah bagi saya rezeki melalui pertolongan daripada dia. Dan disebabkan dia tolong saya, sebagai nak balas budi, saya nak bagi duit dekat dia. Dan bila saya nak bagi duit dekat dia, dia cakap apa? Engineer, lu ingat aku mau lah lu punya duit? Tak payahlah, lu tak payah kasih aku ini duit. Lu angkat ini duit, lu pergi kasih sama lain orang, mau pakai bagus-bagus punya. Lu pergi, ini macam bikin, dia kata. Saya pun cakap macam ni lah. Dia baik dengan mak saya. Saya bagi tahu dia, nama dia contohlah Acong lah. Sebab tak nak guna nama sebenar, saya cakap Acong lah. Lu pun baik sama-sama mak, saya pun baik sama mak. Sekarang ini macam lah. Ini duit saya kasih sama mak, kasih dia pergi umrah, pergi Mekah, pergi Kaabah. Dia cakap, wah engineer, bagus yo. Lu ini macam bikin nas, bagus yo. Lu tak angkat ini wang, wah tak angkat ini wang, lu kasih lu punya mak A yo. Nombor 1 A yo. Lu bagus ini macam bikin. Dia cakap, engineer, wah mau cakap sama lu wah punya mak sudah mampu. Sekarang wah tak boleh bikin apa lagi sama mak. Lu punya mak lagi ada. Kalau lu mau hidup cinang lu mau hidup kaya, lu mau jaga lu punya mak. Mak nombor 1, dia cakap. Sebab apa? Lu bikin sikit sama mak dia kasih doa, cepat-cepat doa barang itu sampai sama lu. Wah Cina, tapi wah percaya, ini law mesti mau jaga. Wah ada mak, tapi sekarang sudah mampu. Dulu masa dia hidup dia cakap dulu masa dia hidup wah support habis lu wah punya mak. Dia punya mati dia mampu punya jam wah bikin coffin sama dia, itu keranda 12,000 kasih sama dia. Dia punya kubur wah bikin berapa cantik Sebab apa? Dia punya mak. Wah ada mak satu orang saja, lu tahu kah? Mesti mau bikin bagus-bagus sama mak. Dia cakap, engineer, lu mau ingat, mak mesti mau jaga. Ini law nombor 1. Bini nombor 2. Mak mati pi, lu tak boleh bikin apa. Bini lu mau kahwin 10 pun boleh dia cakap. Itu yang saya rasa macam wow. Itu saya cakap dia, beliau, macam mana lu punya saya Chong, macam mana lu punya hidup boleh berubah Chong? Dan dia cakap kat saya, nombor 1 punya law lu mesti jaga lu punya mak. Lu punya mak sudah jaga, hidup sudah jadi senang. Jangan tak jaga mak. Okey? Nombor 2, ini nasihat yang dia bagi nombor 2. Nombor 2, dia tahu lu tahu engineer. Apa saya 4 tahun lepas aku tinggal sama lu, aku pergi cari lain orang. Sebab apa? Aku ingat aku kawan sama lu aku serupa itu juga. Aku tak boleh pergi kaya. Aku mau kaya, betul-betul kaya. Aku mesti mau pergi cari kawan sama orang betul-betul kaya. Dia cakap. Aku pergi lari jumpa Cina, jumpa Melayu latok-latok punya kaya-kaya barulah dia punya sikit kaya kemari sama aku, dia cakap. Dia buat projek, dia buat construction tuan-tuan. Dan saya jumpa dia tunjuk gambar dalam kamera. Engineer, lu tengok ini gambar lah. Lu tengok ini gambar. Bila saya tengok gambar tuan-tuan, banyak gila projek yang dia buat dapat selepas berkawan dengan orang yang berjaya. Dia duit, dia tak pandai kira, dia tak pandai, okey. Dia tak pandai baca, dia tak pandai baca, dia tak pandai menulis, dan dia hanya tahu mengira saja.
Dan dia tak ada buku cek, dan semua transaction hanyalah melalui e-cash. Anda bayangkan, dia tunjuk gambar, saya tengok hampir 7 ke 10 kali gambar, dan setiap kali gambar tu duit berjumlah 100,000, 150,000, 200,000 sekali. Dan satu benda yang paling mengagumkan saya, sekali dia tunjuk tu gambar duit tu 2.5 million. Wow, saya terkejut. Dan dia cakap, lu mau ini macam bikin lu mesti mau kawan sama orang berjaya. Sebab apa? Lu kawan sama orang berjaya, sikit-sikit dia punya duit mesti mari sama lu. Dia mesti tolong sama lu, dia mesti kasih jalan apa macam lu mau jadi kaya. Itu yang dia cakap. Kalau kita nak berjaya, kita kena berkawan dengan orang yang berjaya. Kita mesti tahu orang yang berjaya ni dia ada banyak rahsia, dia banyak tip, dia banyak lubang, dia banyak kantau. Jadi dengan berkawan dengan orang yang berjaya, orang yang positif, sedikit sebanyak mereka ni akan bantu kita. Sebab orang berjaya, dia suka melihat orang lain berjaya. Tip yang nombor 2 ni saya rasa penting untuk kita sama-sama amalkan, iaitu kalau kita nak berjaya, berkawanlah dengan orang yang berjaya. Tip yang ketiga, saya tanya Acong, lagi lu apa bikin mau kasih cenang Dia cakap nombor 3, lu mesti mau banyak kasih duit sama orang. Lu mesti banyak mau sedekah. Saya tanya sebenarnya, Acong, lu banyak sedekah kah? Why lu jangan cakap sama orang lah. Wah, kasih duit satu kali mau belanja makan kawan-kawan semua siapa 1-2 ribu 2 ribu wah kasih sap-sap soy lah. Wah memang kasih sajalah. Jawab apa? Dia cakap apa? Engineer, lu mau ingat, hidup bukan membawa mati Lu kaya satu orang lu mati boleh kamboi piyah. Dia cakap, saya pun macam sengap juga ini Cina dah bagi tazkirah dekat saya ni. Dia cakap apa? Lu kasih sama orang nanti Tuhan Allah kasih sama lu balik Tuhan Allah dia sebut. Anda cuba bayangkan, sasau tak sasau kita orang Islam yang dengar ni. Okey? Jadi tip-tip ni lah yang saya rasa kita 3 benda yang orang berjaya buat dan ramai di antara kita yang takut nak buat. Nombor 1, kita takut nak buat baik dengan mak. Kita takut nak bagi duit dekat mak. Hujung bulan, kita bagi yang sipi-sipi dekat mak. Yang lebih menyedihkan, kalau kita minta dekat mak. Sedih gila. Tuan-tuan, kita kena ubah hidup. Kalau kita nak hidup berkat, kita kena bagi ibu bapa kita. Bahagiakan mereka. Mereka dah berumur, berapa tahun lagi mereka nak hidup. Kalau kita tak bahagiakan mereka sekarang, bila lagi kita nak bahagiakan mereka? Dan percayalah tuan-tuan, emak, ibu bapa kita adalah keramat hidup kita. Kita bahagiakan mereka sedikit, mereka suka. Mereka bagi, Allah bagi banyak dekat kita. Itu yang kita kena buat. Dan ingat, nasihat nombor 2, kita kena disekelilingi oleh kawan-kawan yang positif. Dan yang ketiga, jangan lupa, kita banyakkan sedekah. 3 benda ni, kita amalkan. InsyaAllah, mudah-mudahan hidup kita diberkati Allah, dipermudahkan Allah, diberi kekayaan dan kejayaan. Bukan saja di dunia, kejayaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni sedikit sebanyak dapat manfaat kepada kita semua. Saya mohon jika tidak keberatan, anda tolong share secara sini. Mudah-mudahan lebih ramai di luar sana akan dapat perkongsian apa yang saya sampaikan. Saya doakan anda kaya dan berjaya. Mudah-mudahan hidup kita diberkati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.